So mari semua orang tolong beri kerjasama, bagi tahu kawan-kawan yang lain untuk join kelas overview di mana kita akan membedah semua kisah-kisah tentang AdMed yang anda mungkin tahu, mungkin tak tahu, tapi saya rasakan kebanyakan daripada anda mungkin tak tahu. Ya, begitu. Dan setakat ni kalau saya tanyakan kepada semua orang, macam mana dengan kabar AdMed masing-masing? Adakah okey, tak okey, demam ataupun adakah kat sini yang AdMed dia terkena corona? Yang tu yang kita akan bedahkan dan kita akan cuba cari vaksin yang terbaik supaya masing-masing akan jadi yang terbaik. Okey, ada dua paper saja. Kita ada paper 1 dan paper 2. Paper 1, okey, come on. Saya perlukan respon daripada semua orang dengan pantas. Paper 1, berapa soalan? 25. Paper 1, chapter apa yang tak masuk? Okey, ada yang boleh jawab. Tapi ada yang kata graf fungsi? Graf fungsi? No. Siapa cakap graf fungsi tu? Hai. Kau nak apa? Okay, mohon bersabar, mohon tenang, tarik sis, mongko. Okay, so sekarang kita ada 4 saja chapter yang tak masuk dekat dalam paper 1. Kita ada solution of triangle, motion along straight line, price index dan juga linear programming. 4 saja yang tak masuk dekat dalam paper 1. Yang kedua, dekat dalam paper 2, yang ni saya rasa soalan ni mencabar sikit lah. Paper 2 ada berapa soalan? Ada. Okay, kita pergi by section dulu. Section A, berapa soalan? 6, 7. Okay. Section B? Section B? Section B ada 5 soalan. Dia cakap banyak. Ada soalan banyak Okay, bagus. Soalan banyak. Okay, dan section C kita akan ada 4 soalan. Okay, section B ada 5 soalan, pilih 4. Section C ada 4 soalan, pilih 2. Okay. Soalan saya sekarang. Korang dah tahu dah. Ada 3 section dekat paper 2. Korang dah tahu dah dekat paper 1 ada 55 soalan. Tapi setakat ni lah saya nak tanya berapa ramai dekat sini yang dah pernah habiskan satu set paper soalan SPM? At least 1. Okey, pernah. Ada astagfirullah, tak pernah. Saya. Okey, ada yang jawab pernah, ramai yang tak pernah. Tapi tak apa, sabar jap untuk soalan saya yang kedua. Untuk yang pernah, berapa ramai yang dah buat soalan satu set paper 1, satu set paper 2 dalam masa yang ditetapkan? Untuk pengetahuan, okay, kalau nanti awak masuk exam SPM, soalan SPM bila kita jawab, kita tidak diberikan masa selama seminggu untuk kita jawab. Ada satu hari sahaja, pagi 20 Mac 2021 pukul 8 pagi awak akan menduduki paper 1. Sehinggalah pukul 10 pagi. Kemudian petang hari yang sama pukul 2 sampai 3:30, 2 sampai 4:30. Dah pernah hadap? Dah pernah cuba? Belum. Okay, majoritinya belum. Jadinya sekarang ni, apa kata kita sembangkan dulu, okey, macam mana kita nak hadap SPM dalam keadaan kita tak pernah pun cuba ikut masa. Katalah lepas kelas dah jumpa Abah, dah jumpa Segas dan jumpa saya, okey, mungkinlah ada rasa macam sikit semangat. Okey, aku dah boleh buat maths. Okey, mungkin aku akan teruskan usaha. Lepas tu ambil buku pasir. Okey, nak buat soalan yang pertama, function. Yes, aku boleh buat. Adalah. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Macam tu. Kenapa jadi macam tu?
Kenapa jadi macam tu? Reason being adalah nampak soalan yang berat sikit, kita dah terpsycho. Kita dah rasa kita ni terciduk. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal pengurusan masa, kan, saya dah bagi tahu tadi, untuk paper 1 ada 25 soalan. 25 soalan. Kalau saya nak tanya 25 soalan tu, satu soalan kalau kita bahagikan sama rata, 2 jam ada 25 soalan. Maksudnya kalau 2 jam kita jadikan dalam minit 120 minit, kita bahagikan dengan 25 soalan, kita akan dapat 4.8 minit. 4.8 minit maksudnya satu soalan 4.8 minit. Okey, tapi kita buat jadi 4.8 minit. Jangan jadikan purata dia 5 minit. Sudah. Kalau kamu jadikan di purata 5 minit, kalau kamu darabkan balik 25, nanti dia dah lebih daripada 120 minit. Masa tak cukup. Apa yang kita kena buat adalah kalau 4.8 minit, kita kena reducekan sikit supaya kita boleh kita ada masa lebih sikit nanti untuk kita tengok balik soalan. So, basically cuba attackkan satu soalan 4 minit. Tapi untuk pengetahuan semua orang, bila kita bahagikan 120 minit dengan 25 soalan, itu sebenarnya pembahagian yang agak tidak adil. Sebab apa? Sebab lain soalan, lain markah dia. So bila lain markah dia, allocate masa kena berbeza. Jadinya pembahagian yang tepat adalah kita bahagi ikut per satu markah. Satu markah berapa minit? So basically kalau 25 soalan paper 1 ada berapa markah? Tahu tak semua orang? Paper 1 berapa markah? 80 markah. So 80 markah, kita ada 120 minit bagi 80, kita akan dapat 1.5 minit satu markah. 1.5 minit satu markah. So kalau ada 3 markah, maksudnya awak kena selesaikan maksimum 4.5 minit. Maksimum. Maksimum 4.5 minit. Okey. Tapi saya kata maksimum tau. Jangan pergi attackkan, okey target aku kena selesaikan 4.5 minit. Lepas tu dah buat soalan, okey soalan satu senang. Dapat settle dalam masa 4 minit. Lepas tu ada lagi 50 minit tunggu jap Okey, dah habis 4.5 minit adalah 4 minit 30 saat tau. Okey, 4 minit 30 saat. Okey, okey baru boleh mula. Ajar macam tu. Dan untuk pengetahuan, setakat ni kau buatlah, saya nak tanyalah. Berapa banyak je soalan, jujur dengan diri sendiri jujur dengan diri sendiri, berapa banyak soalan daripada 25 soalan paper 1 awak berjaya buat satu soalan dalam masa 4 minit? Oh banyak. Daripada 25 soalan. Saya rasa, okey ada yang kata tak pernah, ada yang kata 20. Okey paling banyak sekat sini kata 15. In average, saya rasa biasanya 7 soalan je. 7 soalan je yang kurang daripada 4 minit. Lebih-lebih tu, dia akan jadi 10 minit. Dia jadi 20 minit. Dan masalah terbesar daripada awal lagi saya pernah mention, masalah terbesar untuk AdMaths ni, bila kita pergi dekat exam, orang akan cakap tak cukup masa. Kenapa? Apa reason? Dah tadi saya kata satu soalan kalau dia 3 markah 4.5 minit, sebab satu markah 1.5 minit kan. Apa yang ramai buat? Dia dapat soalan, okay, kita ambil waktu kita study kan, okay, benda besar sekarang ni kenapa kita buat overview adalah untuk menyedarkan jangan selesa sangat. Jangan rasa diri tu dah selesa. Yang mana kalau kita ikutkan majoriti sekarang, kalau buat soalan, katalah buat study sendiri, tak kira lah dia targetkan nak habiskan ke apa, dapat okey soalan 1 okey, 2, 3 okey, soalan yang keempat dia tak okey sampai setengah jam. Dia tenung tidur, dia tenung baring. Itu dekat rumah. Itu yang dekat rumah tu, yang study sendiri tu. Tapi kalau dekat dalam dewan exam, korang antara orang yang yang sempat sekejap je practice in real life situation tu. Macam mana kita punya trauma, kita punya debar dekat dalam dewan exam. So macam mana hadap benda tu, yang mana ini saya cerita, mungkin awak tak ada pengalaman benda ni, saya ceritakan lah. Okay, biasa yang berlaku adalah ada orang 1, 2, 3, 4 sangkut. 4 sangkut, biar tidur. Okey dah cukup, aku tak nak buat apa dah.
ramai orang yang bertindak bijak. Tak ramai orang. Dekat sini, dekat dalam ni saya percaya ada orang yang bertindak bijak. Okay, bertindak bijak tu macam mana? Dia dapat soalan, okay, this is the strategy. This is the game. This is the game plan. Untuk paper 1, strategi dia adalah macam mana? Saya dah kata maksimum 4.5 minit. Kalau awak tengok soalan tu lebih daripada seminit setengah, tak bergerak, otak tidak berjalan, skip dulu. Tapi pasal skip ni, korang kena tetapkan hati. Korang kena terima hakikat dunia sekarang evolving. Dunia sekarang berubah. Jadi bila dunia sekarang berubah, apa jadi adalah tidak mustahil daripada buka soalan satu, Allah. Soalan satu sangkut. Soalan satu tu bukan benchmark. Kalau zaman dulu, 3 tahun yang lepas, soalan satu benchmark sebab dulu dia punya flow adalah ikut flow. So soalan satu dia akan mulakan dengan chapter 1, function, lepas tu quadratic, simultaneous equation and so on. Sekarang ni dia bedal je, soalan satu tu boleh jadi probability distribution. Bahagian normal guna table. Untuk orang yang suka, alhamdulillah lah. Untuk orang yang tak suka, dia macam, Allah. Soalan satu susah, kebat. Sudah. Mencelah sedikit. Ya saya. Bagi siapa yang kata skip semua, awak tahu tak pecahan soalan dekat dalam paper 1 adalah 5-3-2. Dan 5-3-2 tu adalah 5 soalan yang senang. 3 soalan yang suam-suam. Yang dua lagi pecahan tu adalah soalan yang susah. Kalaulah korang kata skip semua, korang belajar apa tahun ni? Renung-renungkan, sambung. Macam tu je. Macam tu je. Bila kita dah tahu game sekarang dah berubah, game plan sekarang dah berubah, dan cekalkan hati, jangan rasa malu dengan diri sendiri, jangan rasa down dengan diri sendiri. Bila jumpa soalan satu dah tak boleh jawab, soalan nombor 2 tak boleh jawab, let's say lah dia memang kebat. Skip. Katalah kalau awak kena skip sampai 3 pun, skip sampai 3, jangan tenung sampai tembus. Teruskan sampai jumpa soalan yang awak boleh buat. So the first game adalah make sure kalau ada 25 soalan awak kena pernah tengok dekat dalam soalan tu masa exam tu. Jangan ada langsung yang tak tengok. Sebab biasanya penyesalan yang berlaku adalah disebabkan dah tenung dekat kebat tadi tu. Dia tenung, dia tunggu pemeriksa cakap, okay, calon-calon jangan lupa ikatkan benang di bucu kertas masing-masing, tuliskan nama dan IC dan juga angka giliran, masa ada lagi 15 minit. Lepas tu dia macam lepas tu baru nak silap. Lepas tu tahu. Tak cukup masa. Kenapalah dia bagi 2 jam je? Itulah masalah dia. Baru-baru ni, since ada yang cakap pasal soalan Negeri Sembilan. Ada satu soalan Negeri Sembilan, soalan log tak silap saya. Soalan tu soalan kebat. Okay? Soalan tu memang kebat sungguh. Tapi nak tanyalah, ada 25 soalan. Yang tu kebat sungguh kan? Berapa? 1 je kan? Yang 24 lain tu apa cerita? Kau buat apa? Lepas tu salah ke yang satu tu? Berapa markah dia bagi? 4. Kalau tolak daripada 80 markah, ada 76 markah lagi. Kenapa nak down kerana 1? Okey, itu yang pertama. Dah faham. Boleh. Itu adalah untuk paper 1. Basically, that is how you control your emotion, how you start, awak buatkan soalan tu, make sure 25 mesti tengok. Yang kedua, kalau kita pergikan tengok sikit dekat paper tu, sebenarnya nanti kita ada strategi. So strategi perang untuk ADMATS paper tu ni nanti akan diceritakan oleh Sir Fatih dan juga Segas disulam-sulam antara satu sama lain. Okay, tapi sekarang ni apa the big picture, the main overview untuk paper tu ni. Okay, paper tu dengan paper 1, korang rasa yang mana yang kita ada strategi? Kalau kita main chess tu kita tahu apa. Jadi ni rook, kita ada king, kita ada queen and so on. Paper 2. Reason being sebab paper 2 kita ada section A, section B, section C, dan saya percaya semua orang dah tahu dah kita start dengan section mana? Section C.
Dan section C ni kalau perasan, kalau awak dekat cikgu sekolah, kalau awak ada cikgu sekolah pun, biasa kita akan tekankan dekat section C ni. Section C barulah kita pergi dekat section B. Kita akan section B dulu dan daripada section B akan ada 5 soalan, kita pilih 4. Dah settle parts yang tu, barulah kita pergi dekat section A. Kenapa? Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Kenapa section A ni kita buat last sekali? Sebab dia bukan paling susah lah. Sebab kebiasaannya soalan dekat section A akan keluar random. So keluar random dan ada kebat. Ada biasanya lubuk kebat adalah dekat section A. Tapi bukan semua kebat. Dia adalah tempat diletakkan soalan kebat. Tapi bukan semua. Okay. Jadi kat sini saya nampak ada yang cakap, "Sir, cikgu saya suruh ikut turutan." Ya, yang tu tak salah. Okey, macam ni kadang-kadang benda macam ni pun kena bagi tahu juga. Okey. Kalau saya sebagai pemeriksa lah kan, saya nak tanda, saya buka je page pertama, alamak section C, saya pun jadi stres. Sebagai pemeriksa, saya pun jadi stres. So apa yang saya buat? Saya sendiri kalau dulu saya buat, section A ada berapa soalan? Ada 6 soalan. Kalau ada 6 soalan, saya skip 6 paper kosong untuk diletakkan section A. Sebab section A ni dia wajib jawab semua soalan. So saya skip 6. Okey, yang section B pula kena ada jawab 4. So skip 4. So barulah buat section C dekat situ. So basically kertas kita yang hantar tu akan ikut turutan. Jangan skip kertas tu, skip kosong. Kau skip lah, muka surat pertama tulislah soalan 1, tulislah Q1, Q2, Q3, question 1, question 2, question 3. Nampaklah ordinal tulis. So daripada situ, ada isi. Tengok sikit apa isi dia. Macam tu. Bagilah tahu kau isi, bukan kau tak isi langsung. Okay. Kalau ikutkan by markah pula, by markah untuk paper 2 kita ada 2 jam setengah ataupun kalau kita convertkan dalam minit, kita ada 150 minit. So 150 minit kita bagikan dengan jumlah markah. Okey, markah paper 2 korang tahu tak jumlah berapa? 100 terbaik saja. Okey, Auni, Nadira, Umairah, Kausar. Okey, semua sebut 100. Korang ni memang kaki buat soalan paper 2 lah agaknya, dah tahu dah 100 markah So 150 minit dibagikan dengan 100, again kita dapat 1 markah 1.5 minit. So basically dia punya game lebih kurang sama. Make sure korang tengok markah, korang evaluate. Okay, berapa masa yang diperuntukkan? Okay, tengok jam. Okay, aku kena siap sebelum sekian-sekian. Kalau start pukul 3, kena siap. Okay, 3 markah, 3 minit. 2 markah, 3 minit. Kena siap 2.03. Macam tu. So dia dah kena setkan macam tu. Tengok soalan, tengok markah, tengok jam. Janganlah sentiasa macam overflow. Kalau awak masa first time belajar NMaths, okay, untuk mula-mula dulu awal kita akan layankan dulu. Kita akan kita cuba dulu, cuba. Tapi sekarang ni kita dah sampai dekat penghujung. Yang mana boleh dikatakan korang ni kalau ikutkan korang tak ada peluang kedua. Peluang kedua yang korang tak ada adalah korang tak ada dah momen-momen berada di sekolah. Korang dah tak ada dah momen-momen itulah dinner. Sedih. Tapi kan kalau kita nak sedih-sedih, kenapa kita sedih? Sebab kita tengok momen-momen yang sedih. Kita tengok benda-benda yang kita tak dapat. Kenapa selalu manusia suka tengok, semua suka duk komplain benda yang tak dapat, bukan benda yang dia dapat. Saya selalu ulang benda ni. Kalau tak ada corona, kalau tak ada COVID, kita tak jumpa tau. Saya gembira, saya rasa sangat terharu, saya rasa bersyukur sebab saya jumpa korang. Saya tak pernah jumpa pun manusia yang ada fighting spirit macam korang. Korang ni memang terbaik. Betul tak Sebati? Setuju. Kita kata setuju. Okay. Now, this is the strategy. Bila kita berada di rumah, macam mana kita nak make sure untuk siapa yang sebelum ni tak pernah berjaya habiskan paper 1 dan paper 2 sendiri di rumah. This is the strategy. Pecahkan kepada beberapa partition. Maksudnya
Okay, katalah okay, ada 25 soalan paper 1. Okay, janganlah pergi set aku nak study, sebab kalau awak terus jam macam aku nak study, aku kena habiskan, aku kena buat 2 jam, aku kena stay sekarang ni 2 jam buat Admax. Tak jadi bos. Dia takkan jadi kalau korang tak pernah buat. Jadi macam nak buat, okay, 2 jam pecah kepada, kalau gigih, pecah kepada 4. Pecahkan kepada 4, 2 jam pecahkan 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit. So bila 30 minit, kalau satu markah 1.5 minit, so maksudnya 2 markah 3 minit, awak kena settlekan 20 markah. Awak kena settlekan 20 markah. So 3 dalam masa setengah jam, awak kena settlekan 20 markah. So make sure tak boleh exceed 30 minit tau. Okay, lepas tu awak rehat lah. Itu adalah first step. Itu adalah first step untuk hadap soalan, untuk hadapkan SPM punya style, untuk jawabkan exam SPM Admax paper 1 dan paper 2. So roughly like that. So apa-apa pun kena mula. Apa-apa pun kena mula. So dalam keikutkan dalam fizik so ada satu konsep dia kata kan, bila setiap objek ini Syah kan, kalau dia stay, dia akan stay. Maksudnya dia akan kekal stay. Dia rasa macam kalau awak baring, awak akan macam aku nak baring je. Jangan kacau aku. Tapi kalau dah start awak ditarik, jomlah pergi makan, jomlah pergi buat Admax, jomlah. So dah ditarik, dah mula, dah bangun, dah duduk, dah buka buku, dah try mula, dah set jam 30 minit, dah setkan berapa soalan yang buat, dah setkan sampai 20 minit, awak akan ada momentum dan dia akan terus bergerak dan terus bergerak. Susah nak berhenti. So, kena mula.